إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik. Ramai dah pun ambil poster ni, poster. Ramai dah. Saya tengok orang duk share bukan-bukan tuan-tuan. Dia tanya cikgu okey tak apa cikgu no. Tak ada apa pun. Baik tuan-tuan. Kita berhenti di mana ni tuan-tuan? Baik, kita tengok muka surat 13. Atau ia berkata kedatangan kan? Betul? Ya, betul. Baik, kita masih lagi di bawah tajuk Nawaqidul Iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Jadi kita berada di bahagian yang ketiga, ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Baik, sebelum ni bahagian yang pertama, kalau tuan-tuan ingat, dia bahagian disebut sebagai bahagian apa? Bahagian i'tikad. Antaranya syak pada Allah, ataupun syak pada Rasul. Itu i'tikad. Ataupun dia apa? Dia beriktikadkan Allah Ta'ala berjisim. Itu semua menyebabkan dia kufur. Kemudian bahagian yang kedua, iaitu perbuatan. Contohnya dia pijak Quran dengan niat menghina. Ataupun dia apa? Sembah kepada berhala. Walaupun dia kata di Islam, tapi dia pergi sembah berhala, perbuatan itu membatalkan iman dia. Baik, jadi kita berada di bahagian yang ketiga, iaitu ucapan. Orang ucap menyebabkan batalnya imannya. Jadi kita tengok yang keberapa ni, lebih kurang yang kelima. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Atau ia berkata, nampak? Dia ucap perkataan yang menyebabkan kufur. Kedatangan suatu perbuatan ini bukan dengan takdir Allah. Dia menafikan takdir. Jadi ini bukan takdir Allah. Sedangkan dalam Quran sebut Allah Ta'ala apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kita dan segala apa yang kita lakukan. Inna khalaqna apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Azza wa Jalla, semua yang berlaku kat dunia ni Allah jadikan dengan qadar dia. Semua, setiap sesuatu, kulla syai'in. Jadi tak ada benda yang tak jadi dengan takdir. Jangan sebut begitu. Semua berlaku dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi tak boleh menyalahkan takdir. Macam tu tuan-tuan. Ni saya pernah bahas panjang lah kat tuan-tuan ni. Makna dia semua yang berlaku kita kena sebut ini takdir Allah. Tetapi kita tak boleh menyalahkan takdir. Contoh dia macam mana? Orang yang pergi mencuri, bila kena tangkap, masuk mahkamah, hakim kata, dia kata kat hakim, hakim ni semua takdir Allah. Ini salah. Ataupun ada orang masuk rumah kita curi motor, kita baru beli, NVX baru beli kan, orang curi, kita tangkap dia, kita tanya pasal apa curi. Hang ni tak mengaji ke? Ni takdir Allah. Yang ni salah. Ataupun kita jumpa orang yang banyak benda lah tuan-tuan, dia pergi apa? Minum ketum ke? Minum ketum, kita tangkap dia pasal apa? Hang ni tak mengaji akidah. Ni semua takdir. Dia sandar pada takdir. Kenapa tak boleh menyalahkan takdir sedangkan semua berlaku dengan takdir? Macam ni tuan-tuan. Takdir Allah termasuk dalam ruang lingkup ilmu Allah. Sehingga apa sahaja yang kita buat, sama ada sukarela ke, sengaja ke, tak sengaja ke, semua dalam ruang lingkup takdir. Boleh tak?
Makna dia benda yang kita pilih dengan sengaja, kita salah, betul tak? Kita pergi tumbuk muka orang. Orang marah tak kita? Ke orang marah takdir? Kita tumbuk muka orang, pecah muka dia. Lepas tu agak-agak dia marah kita ke marah takdir? Agak-agak. Saya tak tahu kalau kita orang tu marah, hang tak tahu ni takdir. Mustahil. Orang tu marah pasal kita dengan kehendak kita, dengan pilihan kita, dengan akal yang ada. Betul tak? Ditumbuk muka orang. Takdir tu memang Allah Ta'ala tahu apa benda yang kita nak buat semua. Tak ada yang tersembunyi daripada Allah. Apa? Tidak ada apa yang tersembunyi daripada Allah. Sama ada innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah ni tak ada yang tersembunyi langit dan bumi. Perbuatan yang sengaja kita nak buat esok lusa akan datang semua Allah Ta'ala tahu, dan termasuk dalam ruang lingkup takdir. Sebab tu jangan salahkan takdir. Selagi mana kita buat dengan pilihan kita, kehendak kita, kita buat dan kita dibertanggungjawabkan. Sebab tu ada penjara. Betul tak? Kenapa ada penjara? Ada hukuman, kita boleh tangkap bila orang sengaja buat salah. Betul tak? Sebab tu ada penjara. Walaupun berlaku semua dengan takdir. Sebab yang kita penjara tu bila manusia buat dengan kesedaran dia, dengan ada akal fikiran dia dan kehendak dia, dia bunuh orang. Layak kena hukuman ke tak layak, tuan-tuan? Dia mesti kena hukum, kan? Tapi dalam ruang lingkup takdir sudah pasti, sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui. Takdir bukan memaksa. Boleh lah. Bukan maksud dia kita tak mau buat, tapi disebabkan takdir kita buat. No, bukan begitu. Takdir itu meliputi kita. Kita tak boleh lari pada takdir. Tapi kita dibertanggungjawabkan di atas perbuatan kita. Sebab tu orang yang gila, dia mana ada dosa? Betul tak? Orang gila bunuh orang, mana kena gantung? Orang gila. Orang gila buat dosa apa pun, tuan-tuan. Tak, kita kalau jumpa orang gila lempang kepala, lempang kita. Kalau kita lempang balik, kita pun macam dia. Orang kata hang ni lebih orang gila, hang ni pun sama level pun. Betul tak? Orang normal akan kata begitu. Pasal kita ada akal dan kesedaran. Sebab tu, tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila ada seorang pencuri, dia mencuri. Bila dia mencuri, dia kena tangkap. Dia kata apa? Aku mencuri pasal takdir. Dah ada dah zaman Sayyidina Umar buat pekerja lalu tu. Aku mencuri ni pasal takdir. Dia kena potong tangan dan kena sebat. Dia pun komen, patutnya mencuri kena potong tangan dia pasal apa kena sebat? Sebab pasal menyalahkan takdir. Pendek kata, takdir ni bukan kerja kita. Boleh, tuan-tuan? No? Takdir bukan kerja kita. Kerja siapa? Kerja Allah. Kerja kita sebagai manusia, kita mengaji, wajib mengaji, kenal mana yang betul, mana yang salah. Betul tak? Wajib tinggalkan benda yang salah, wajib melakukan benda yang wajib, dan digalakkan melakukan benda yang sunat. Betul tak? Ini tugas kita. Itu tugas kita. Dan kita diberi akal. Sebab tu dalam Quran banyak afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absar. So fikir. Contoh yang lain, tuan-tuan, contoh yang lain. Na'udzubillah lah, kita minta lindung. Ni contoh ya. Na'udzubillah. Balik rumah, na'udzubillah ni contoh Siapa-siapa lah, tuan-tuan, jumpa isteri dia berselingkuh dengan lelaki lain. Saya tak tahulah. Tuan-tuan, normalnya tuan-tuan marah ke tak marah? Ke tuan-tuan bawa balik mengaji akidah? Tak apalah. Semua takdir. Takkanlah jadi kata bengong lah, tuan-tuan, macam tu. No. Paling komam mestilah kita luku 3 kali kepala dia. Betul tak, kan? Tambat kat tiang ke? Betul tak? Si kita marah. Adakah kita marah bini ke? Kita tak marah. Kalau bini kata memang dia sengaja, dia tak suka dengan kita lah. Kan ada viral baru ni kan, yang apa, bini dia berzina. Dia tak cerai, sayang. Bukan sayang kat bini dia, kesian kat anak. Jelah lelaki kan nak cerai, kesian kat anak. Tapi lelaki dia kata, hang berzina lagi sekali, jatuh talak 3. Lelaki dia beritahu direct, sekali lagi hang berzina, jatuh talak 3. Tapi lelaki dia boleh terima lagi. Biasanya susah nak terima. Betul tak, kan? Susah. Biasanya orang lelaki payah terima. Tapi lelaki dia kesian kat anak. Rupanya bini dia berzina lagi. Oh, memang jenis ketagih seks ni. Jadi berzina lagi, dan memang jatuh talak 3. Jatuh. Dan dia hantar mesej kat suami dia minta maaf lah pasal dia telah berzina dan jatuh talak 3. Lumrahnya kita mesti kecewa, marah, semua ada.
tindakan dia. Ke ada di sini, tak apalah takdir. No, pasal apa hang buat? Tidak kan? Hang ada akal boleh pilih. Tahu benda ni haram, pasal apa buat? Quran sebut. Tidak, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Quran sebut jangan dekati zina, ini satu benda yang buruk, jalan yang kotor. Tidak, siapa hang buat? Sebab tu Quran bagi kita akal. Makhluk lain tak ada akal. Tidak. Bukan saja-saja ada akal. Suruh kita memilih. Fa'tabiru ya ulil absar. Bila kita yang sengaja pilih, salah diri sendiri ya. Tidak. Salah diri, jangan salah takdir. Takdir tu ilmu Allah yang meliputi. Itu takdir. Ilmu Allah yang meliputi. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah. Orang masuk neraka, orang tak salahkan takdir. Nanti orang masuk neraka, dia tak salahkan takdir. Dia takkan kata, Tuhan kau takdir masuk neraka, no. Ahli neraka dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuan-tuan baca nanti Faisha kan? Al-Mulk. Dia kata apa? Wa qalu, ahli neraka kata, mereka berkata, law kunna, kalaulah kami dulu kat dunia, nasma', dengar nasihat Quran, hadis, ulama-ulama dengar, au naqil, dengar dan cuba faham. Tidak, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami takkan masuk neraka. Nampak tak? Salah diri sendiri. Sedang. Pasal apa? Kita makhluk yang ada akal dan ada pilihan. Free will kata orang putih. Tiba-tiba kita salahkan takdir. No. Orang yang menyalahkan takdir dengan tindakan yang sengaja adalah orang yang memang bagi saya tak berakal lah tuan-tuan. Dia akan berdosa 2 kali lipat. Cuma ada masa kita sandar pada takdir. Betul. Antara benda yang kita sandar pada takdir adalah benda yang di luar dugaan. Betul tak? Kita nak kata elok-elok orang langgar. Betul tak? Di luar dugaan. Takdir tuan-tuan. Takdir Allah. Nah, memang salah lah juga dia pun. Tapi kita tuan-tuan, yang kita kena pada kita tu tuan-tuan. Ni jangan kita bawa laju langgar orang. Orang marah kita, pasal apa hang bawa ni? Hang tak tahu ke takdir? Kita yang langgar orang. Nampak tuan-tuan? Ataupun kita ni duduk sihat-sihat, tiba-tiba kena na'udzubillah, kena penyakit. Betul tak tuan-tuan? Dia kena kanser. Kawan saya sihat walafiat, umur 32, buah pinggang dua-dua out terus. Tak tahu siapa. Tak tahu sebab apa buah pinggang rosak, umur 32. Nak kata tak baik. Tak baik apa? Quran 30 juzuk. Quran 30 juzuk dalam dada. Seorang yang kawan dengan dia akan senang. Mulut ni jenis tak mengata orang baik. Ustaz, imam, sedap jadi imam tuan-tuan. Baca Quran sedap. Sembang dia seronok, jenis tak mengata orang punya. Senyap. Tiba-tiba buah pinggang rosak. Tuan-tuan tahu orang lelaki kalau rosak buah pinggang apa jadi? Dia habis lah tuan-tuan. Fungsi lelaki tu habis lah. Dia kecil mana. Biasanya buah pinggang tu macam akak lah tuan-tuan. Biasanya kalau dialisis, saya tengok kawan saya pun sama lah. Walaupun 32, dia ada anak 2. Lepas dialisis tu memang tak ada anak dah lah. Tapi ujian besar bagi bini dia. Betul tak tuan-tuan? Bagaimana tu yang kita kata kahwin tu rahmat dan mawaddah. Betul tak? Kalau ikutkan isteri dia boleh je minta fasah dan tak salah pun. Yelah bila suami tak dapat memenuhi kehendak seks dia, kehendak batin kita sebut kan, tak salah pun. Tapi Quran sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Daripada tanda kebesaran Allah, Allah Ta'ala jadikan bagi kita isteri daripada jenis yang sama, manusia. Betul tak? Sama dengan kita manusia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala jadikan antara suami dan isteri ada mawaddah dan rahmah. Sebab tu zina haram, nikah mut'ah haram, nikah kontrak haram. Kenapa haram? Sebab tak ada mawaddah, tak ada rahmah. Quran kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah ni apa? Cinta yang membawa kepada nafsu seks. Itulah cinta yang bawa kepada nafsu seks. Rahmah ni apa? Kesian belas. Kesian, sayang dan kesian, walaupun bukan untuk memenuhi nafsu seks. Contoh kita jumpa banyak kes kan. Suami kahwin dengan isteri, hidup dalam umur 30-an, isteri dia kena kanser rahim. Tuan-tuan, kanser rahim tak boleh lah. Tak boleh bersama, tak boleh. Bahaya tuan-tuan.
Ada kawan saya, isteri dia kanser rahim, dia bersama jadi pendarahan dan bercerai sebab tu tuan-tuan. Sebab dia bersama bercerai dan bini dia minta cerai lah. Maksud dia suami kena sabar lah tuan-tuan. Tapi banyak kes kita jumpa tuan-tuan. Ada kes kita jumpa kan, suami tak kahwin lain, betul tak? Sanggup jaga isteri dia yang kanser walaupun tak dapat memenuhi kehendak nafsu batin dia, sampai isteri dia meninggal. Pasal apa? Rahmat tu. Sebab tu tak boleh zina dan sebagainya. Sementara yang tak boleh. Tak ada rahmat tu. Dia semata-mata macam binatang. Betul tak? Nampak berkenan zina belah. Betul tak kan? Nampak berkenan zina belah. Berkenan saat dengan dia, kita buat 2-3 hari belah. Betul tak? No, ni binatang. Manusia lebih mulia pada tu. Dia ada nafsu yang mengarah kepada seks, sebut pada mawaddah, dan dia ada rahmat. Sebab tu nanti kita jumpa ramai kan, kita jumpa kadang isteri dia sakit, sanggup jaga, betul tak kan? Walaupun dia boleh kahwin lain, kita tak kahwin lain, kesian. Dah lama susah. Dan ramai orang lelaki tak kahwin lain pun bukan pasal takut. Tu cikgu. Ramai orang lelaki. Kalau ikutkan cikgu boleh menolong kanan gaji pun 30-40 ribu lah. Tapi rahmah tu betul tuan-tuan. Bukan takut sebenarnya. Memanglah mungkin ada orang lelaki yang tak mau bergaduh lah apa, tapi sebenarnya nombor satu rahmah tu. Saya tak katalah kahwin banyak tu salah. Siapa boleh kahwin banyak tu hebatlah tuan-tuan. Siapa boleh kahwin 2-3 tu hebatlah, rahmat dia besar nanti ya. Kita tak mampu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang nanti fikir kalau berkahwin nanti bergaduh, dia balik, dia mengamuk, betul kesian ke anak. Rahmat tu. Rahmat tu. Punca pasal tak kahwin pasal rahmat tu lah. Dalam hati tu tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kahwin boleh bagi banglo. Ada orang bagi kan. Siapa tau. Dia bagi banglo, dia bagi apa sebenarnya. Kat Selangor. Siapa dia? Dia tak kan. Bini dia pun dia tu. Yalah dapat banglo, dapat apa lagi. Macam-macam dia bagi kan. Barulah dapat kahwin lagi satu. Tuan-tuan. Ikutlah tuan-tuan. Saya tak tahu. Yang nak kahwin lebih ni terpulang pandai-pandai. Cuma saya nak bagi tahu, kebanyakan orang lelaki tak kahwin lebih ni pasal itulah. Rahmat dalam hati tu. Rahmat tu lah. Kesian tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tahu bila tuan-tuan nak kahwin ni bukan orang perempuan takkan tuan-tuan balik rumah tuan kata, yang abang nak kahwin lagi satu. Takkanlah bini kata, betul ke bang? Alhamdulillah, syukur. Mustahil kot. Kena katuk dulu kot. Tak tahulah kot ada yang, saya tak nafi ada macam tu. Tapi susah tuan-tuan. Ada tapi susah. Bukan susah sikit. Susah sesusah-susahnya. Dalam 1000 ada satu. Bukan 1,000,000 ada satu. Mungkin 1,000 ada satu. Susah kot. Ada seorang kawan saya juga. Cerita dia macam ni. Cerita buat kahwin pula tuan-tuan. Tuan-tuan kan suka cerita buat kahwin, betul tak? Sikit sikit. Kawan saya ni 30 juzuk hafal Quran. Imam hebat. Suara sedap di Kuala Lumpur. Bini dia ni ada kawan. Bini dia orang Kedah. Kawan bini dia orang Kelantan. Member baik ni. Kawan saya tak kenal pun member bini tu, tapi bini dia duk bawa balik. Bini dia duk bawa balik member dia ke rumah. Kawan saya pun kenal. Kebetulan dia berkenan tengok mata, betul tak tuan-tuan? Kadang kita nampak tak lawa, kadang-kadang orang lelaki nampak lawa. Kadang kita tengok bini nombor satu hang lawa lagi, betul tak? Tapi mata orang tuan-tuan. Disebabkan bini dia duk bawa balik kawan dia ke rumah. Kawan ni pula tak kahwin lagi. Ada orang perempuan kat bawah. Pesanan pada orang perempuan, jangan bawa balik kawan. Kalau dah ada lelaki tak apalah, betul tak? Ni tak ada lelaki lagi. Kawan ni pun dah berumur alam nak dekat 30-an, tak kahwin lagi. Duk bawa balik rumah. Rupanya member saya berkenan. Kacau tuan-tuan. Balik rumah dia bagi tahu lah, member saya ni imam. Dekat bini dia ni, masa tu ada anak 3, ada 3 anak. Keempat masa tu kata, ni abang memang nak kahwin lah, berkenan dengan kawan hang. Terkejut lah bini dia. Kawan bawa balik bukan suruh kahwin, betul tak kan? Rupanya lelaki dia dalam dia buat kira nak menikah. Dan kawan dia yang Kelantan tu pun berkenan. Kan ada setengah orang perempuan berkenan dengan lelaki orang. Ada tuan-tuan. Kita tak boleh nak nafikan. Memang ada setengah orang perempuan dia berkenan dengan lelaki orang. Bukan saja berkenan, kadang-kadang dia tengok bagus ya dia ni jadi suami, betul tak?
Di sudut tu. Bukan dia jenis, walaupun orang perempuan kata apa, ni jenis betina rampas lelaki orang. Bukan dia nak rampas lelaki orang. Dia apa? Dia terpesona dengan apa? Kebaikan suami kita. Macam tu lah. Betul tak? Dia main rumah kita, dia tengok baguslah lelaki kawan aku ni. Betul tak kan? Cakap pun lembut. Kawan syok lah. Kawan dia pun nak. Kawan saya tu pun dah nak. Yang hak Kelantan tu pun nak. Bila bagi tahu je kat bini dia kata nak menikah, bini dia senyap-senyap, ambil anak paling kecil, naik bas, lari balik tu. Balik Al-Ustaz. Pada KL tu. Balik Al-Ustaz, lari tu. Habis tu jadi macam mana? Cerai. Sampai bercerai. Sebab tu tuan-tuan janganlah expect yang abang nak menikah lagi satu ni. Janganlah tuan-tuan expect alhamdulillah dah lama dah sayang harap macam tu. Tuan-tuan tak payah. Tuan-tuan harap lagu tu, tuan-tuan khayal lah tuan-tuan. Tak apalah, pendek cerita lah tuan-tuan. Pendek ceritanya dia pun dah dia nak bercerai. Anak semua dapat kat dia lah. Hadanah biasanya isteri lah belah semua anak. Pada KL tu ada 4 orang, 5 orang. Bagi kat isi dia semua 4 orang kot. Jadi dia kahwin lah dengan yang Kelantan tu. Dia lah bini dia tak mau dah dengan dia. Bini dia tawak hati tu. Tak mau apa lelaki nak dengan ni. Bini dia tawak hati dengan kawan saya lah. Tak mau terus lari balik. Anak semua duduk dengan dia lah. Mula tinggal seorang tu hantar lah. Tak apalah tuan-tuan. Dah dia tak mau, kawan saya nak buat apa? Kahwin hak Kelantan tu. Tidak, dah bini dia tak mau dengan dia. Tak mau dah dia kahwin. Tapi bila dia kahwin tu dengan Kelantan tu, dapatlah 2 orang anak lah. Ada kira 6 lah anak dia. 4 dengan hak lama, 2 dengan hak yang hak Kelantan tu. Dah bila dapat 2 orang anak tu, tapi sebagai ayah kan wajib lah balik. Betul tak kan? Daripada KL balik ke Al-Ustaz, di Langgak kot. Balik tengok anak. Iyalah, mana boleh biar anak. Walaupun dah bercerai dengan mak, anak-anak kita, tanggungjawab kita. Balik tiap-tiap, boleh kata hampir tiap-tiap bulan balik. Jumpa anak dia, belanja anak dia dan sebagainya lah, ambil tanggungjawab kan. Tak apalah. Dipendekkan cerita, bini dia tu berkenan balik. Hak Kelantan tu pening. Hak Kelantan tu pening. Dulu hang boleh, betul tak kan? Dulu hang boleh nak ambil apa? Hang nak jadi bini nombor 2. Betul tak? Tidak, sebenarnya bini dia pun dah tak mau. Tapi disebabkan nampak caring lah kan, sayang. Bila dia nak kahwin, disebabkan yang pertama tu nak balik, dia nak kahwin balik lah. Hak Kelantan tu tak bagi. Tak aci lah, betul tak kan? Aci ke tak aci tuan-tuan? Tak aci lah, betul tak kan? Dulu hang nak dengan lelaki ni sampai bercerai kawan tu. Ni kawan tu nak kahwin balik, hang tak bagi. Dah lah bujuk, dia pun bagi lah. Bagi juga lah. Jadi mereka apa? Dan ni bermadu balik lah, betul tak? Bermadu balik setelah 5 tahun bercerai. Lama tau. Setelah 5 tahun bercerai, kahwin balik. Dulu kawan baik, agak-agak sekarang ni boleh kawan baik ya tuan-tuan? Tak boleh jumpa tuan-tuan. So orang perempuan jangan bawa balik kawan lah. Nak balik kawan tak apa, balik apa yang dah kahwin lah, betul tak kan? Baik, jadi tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, kita habiskan. Jadi kita tak boleh salahkan takdir. Apa saja yang kita buat, tanggungan kita, kecuali di luar. Boleh tak? Kematian ke, betul tak kan? Tiba-tiba insiden mati ke, betul tak? Ini di luar kemampuan kita. Dengan orang yang kita sayang mati, ini takdir Allah. Redha Allah lebih sayangkan dia, betul tak? Macam-macam kita sebut, nak tenangkan hati. Ada pun perbuatan yang sengaja dengan pilihan kita, kita dibertanggungjawabkan. Baik tuan-tuan, kemudian atau ia berkata, jikalau naik saksi pada aku anbiya dan malaikat atau segala muslimin dengan bahagian, tiada aku terimakan. Maknanya dia kata apa? Kalau Nabi dengan Nabi dengan malaikat sebut pun aku tak percaya. Ini perbuatan ni, perkataan yang boleh menyebabkan kufur. Seolah-olah dia mengingkari Nabi dan malaikat. Sedangkan Nabi mendapat wahyu daripada Allah. Malaikat ni pesuruh Allah. Tapi dia kata apa? Aku kalau malaikat dengan Nabi cakap pun aku tak percaya. Kita boleh cakap benda lain. Jangan guna benda ni. Banyak benda kita boleh sebut. Kalau kucing bertanduk pun aku tak percaya. Tak apalah. Betul tak kan? Kalau apa? Satu kampung ni bagi tahu kat aku pun aku tak percaya. Tak apalah. Pasal apa kita nak guna nama Nabi dan nama malaikat?
Kalau malaikat dengan Nabi beritahu pun aku tak percaya. Sedangkan Nabi itu mendapat wahyu daripada Allah. Malaikat itu pesuruh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah ingkar pada Allah. Jangan melawak guna nama Nabi dan malaikat. Melawak banyak benda lain, tuan-tuan. Baik. Jadi perkataan yang boleh menyebabkan kufur. Kemudian seterusnya, atau ia berkata tiada aku berbuat bahagian, dan jika ada ia sunat sekalipun, dengan kasar menghinakan dia. Dia menghina perbuatan. Hina lah. Semayang wajib ke, semayang sunat ke, buat apa? Hina perbuatan tu. Contohnya solat duha kan, sunat kan, afdal. Ada orang kata solat duha buat apa? Kan buah rezeki pun, betul tak? Buat penat ya. Hina perbuatan tu. Hina perbuatan yang Allah Ta'ala suka, boleh menyebabkan batalnya akidah. Cumanya persoalan, kalau kita kerja boleh sembahyang duha ke tak boleh? Boleh cikgu? Ke tak boleh? Boleh kan? Dalam buku apa cikgu boleh pergi? Free boleh kan? Sebab ada orang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Saya sembang dengan Ustaz Padil berpandangan tak boleh. Ustaz Padil dia berpandangan tak boleh sebab dalam perkeliling sebut, bila free kena buat kerja-kerja yang berkaitan dengan ni lah, PDPR ke apa kan, kerja jabatan lah. Tapi kadang-kadang dah habis dah semua, betul tak? Hari tu kita dah settle kita punya RPH ke, CIDS ke, kita dah settle semua, tanda buku pun dah settle. Jadi kan ada masa luang. Jadi saya juga pandangan boleh kalau dah selesai semua kerja. Ni jangan pula dapat relief, masa relief pergi sembahyang duha. Ini memang haram lah. Kelas jadi apa-apa ni yang budak melompat kan, mana kita tahu. Boleh kalau ada free. Free boleh, bagi saya boleh je. Kalau kita kata tak boleh sembahyang duha haram, main handset lagi haram. Betul tak? Ni dia kata apa? Okey, sembahyang duha mana boleh ni, tapi dia duduk kat bilik guru menyembang. Weh, menyembang lagi tak boleh ya? Tuan-tuan faham tak? Kalau sembahyang duha tak boleh, menyembang lagi tak boleh. Kalau sembahyang duha tak boleh, main handset lagi tak boleh. Betul tak? Ini macam tak apa betul, tuan. Saya jumpa setengah ustaz lah. Ustaz Padil mungkin dia komik lah kot, banyak kerja ke apa kan. Ni saya jumpa kawan-kawan saya yang lain lah, tuan-tuan, yang ustaz juga. Dia pun memang pandangan tak sembahyang duha lah waktu kerja. Tapi yang peliknya dia duduk kat bilik guru, duduk menyembang. Kadang-kadang sampai kelas pun terlajak 10 minit, 15 minit. Lepas tu duduk kata sembahyang duha mana boleh. Hang kelas pun terlepas. Ni tak jadi ya, betul tak? Jadi sembahyang duha tu boleh setelah kita menunaikan. Tapi ada masa tak boleh lah sembahyang duha. Tengok kerja. Kalau cikgu ni boleh lah. Sebab kerja cikgu kalau dah masuk kelas, dah settle semua, dia boleh lah. Ada masa luang masa tu, boleh lah. Yang tak boleh ni kalau kerja kita, memang kita punya kerja duduk kaunter, ada masa dah. Kita tak tahu bila customer nak main. Masa tu memang tak boleh tinggal. Contohnya abang Jabatan Pendaftaran Negara kan, waktu Ustaz aku yang duha dulu. Ataupun doktor kan, doktor ke misi ke kan, tengah berubat orang sakit. Waktu duha, orang tengok Ustaz berjengkit ni, matilah kawan tu. Kerja yang mana kita kena komitmen, tak boleh tinggal kerja tu, tak boleh. Tapi kalau ada bagi senggang, 10.30 biasanya ada rehat asat kan, 10.30 ke apa, 10 ke 10.30 tu rehat asat kan, boleh lebih sembahyang duha. Masa tu lah. Dia sebab apa saya tengok ada setengah tempat, bukan cerita kerajaan, ke tempat-tempat yang swasta ni, kadang-kadang bila bos kata boleh sembahyang duha, dia jadi apa? Dia jadi sembahyang tarawih. Betul tak kan? Bukan melepok semua dalam tu. Dia tak sembahyang melepok. Itu yang tak mau keluar kenyataan macam tu. Nanti dia jadi sembahyang tarawih, duk lepak dalam tu. Patutnya duha ni dalam 10 minit, 15 minit selesai dah. Kalau 4 rakaat ni boleh selesai 10 minit. Boleh, betul tak? Kita baca sat je. 15 minit kan boleh lah tuan-tuan. Baik, jadi boleh saja sembahyang. Yang penting selesaikan kerja kita. Tapi kalau kita jaga kaunter, dah ada jam dia, kita tak boleh tinggal lah kaunter tu. Takut nanti orang main pada jauh ke apa, yang penting kan hal mustahak. Baik, kecuali ada orang yang ganti, tak apalah. Baik tuan-tuan. Kemudian atau ia berkata jika ada si anu itu Nabi, aku tiada percaya dengan dia. Ni disebut pada Nabi lah. Kalau orang lain tak apalah. Kalau orang kata apa, Kaha tu bukan Nabi. Kaha memang bukan Nabi pun. Kalau orang yang mengaku Nabi sekarang, kita tak percaya dia bukan Nabi. So, percaya kufur. Ni kalau orang sebut ni pada yang memang Nabi. Contohnya Nabi Yunus kan. Aku tak percaya Nabi Yunus tu Nabi. Ini perbuatan yang menyebabkan
kufur. Ataupun orang tak percaya Nabi Nuh itu Nabi, dia menafikan kenabian yang disebut dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan. Kemudian lagi satu tuan-tuan, saya lupa nama satu ajaran nama Qadiani. Qadiani ada kuat, tuan-tuan pergi di KL di belah Seri Gombak, ada tempat depa di Seri Gombak, ada kampung Nakhoda. Tuan-tuan pergi di situ, orang Qadiani ni pakai tudung labuh, dia punya syekh dia pun serban besar. Depa ni nampak baik. Kalau lah tuan-tuan jumpa, tuan-tuan terpengaruh lah tengok macam ajaran sesat ni nampak baik kan. Tak kira lah Mu'tazilah ke, Syiah ke, Qadariyah ke. Tuan-tuan tak payah pelik lah tuan-tuan. Orang nak kira baik ni, orang Kristian pun baik. Betul tak? Kalau tuan-tuan jumpa orang Kristian yang amalkan Kristian, baik je. Saya duduk dekat EU, banyak je orang bukan Islam Kristian buat lagi baik pada orang Islam. Betul tak kan? Nak kira baik lah. Kalau dia ni nampak dengan pakaian dia okey, akhlak pun baik, tudung. Mereka bukan sesat sudut tu. Sesat sudut bila mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Itu sesat. Jangan terpengaruh dengan pakaian, penampilan tuan-tuan. Itu semua orang boleh tuan-tuan buat. Akidah tu penting. Malah mereka juga ada kitab selain daripada Al-Quran yang mereka pegang. Tapi tuan-tuan kalau jumpa Qadiani, tuan-tuan tak boleh beza dengan kita tuan-tuan. Pasal mereka pakai kopiah putih juga. Syekh mereka pakai serban. Orang perempuan kan pakai kalah kita, tutup rapat tuan-tuan. Mereka pun ramai. Qadiani dikatakan ada 60 juta kot kat dunia ni. 60 ramai tu, agak ramai. Qadiani ataupun nama lain dia Ahmadiyah. Di belah Singapura, Indonesia dikenal dengan kelompok Ahmadiyah. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan ada kitab selain daripada Al-Quran. Tapi nampak macam Islam. Nama sembang tuan-tuan, baca Quran pun sedap. Dia pun macam kita, mengaji Quran, mengaji hadis, tapi percaya ada benda lain. Dah telah difatwakan Qadiani bukan Islam. Kalau tuan-tuan pergi di kampung Nakhoda tu, tuan-tuan masuk, dia ada lah signboard daripada Jabatan Agama Islam Selangor, Qadiani bukan Islam. Dah ada lah. Tapi orang Qadiani dia tak ada heran. Baik, cuma saya nak beritahu jangan terpengaruh dengan penampilan. Baik tuan, kemudian atau diberi fatwa akan dia oleh orang alim, maka katanya apa ini syarak dikehendaki meringan-ringannya. Maksud dia kalau orang jelaskan sesuatu hukum, kita kata ni hukum apa macam ni. Kita meremehkan hukum tu. Apa-apa hukum lah tuan-tuan. Nayak agak. Bismillah. Baik, orang tanya pada mana-mana ulama lah, orang tanya apa hukum, contoh lah, apa hukum yang mudah apa hukum kita kata apa, syabu tuan-tuan. Apa hukum syabu ataupun ganja, kita kata haram. Dia marah, betul tak kan? Ni hukum apa macam ni dah, mana boleh kita kata haram benda ni. Sedangkan jelas haram tuan-tuan. Kullu muskirin haramun. Tiap benda yang memabukkan adalah haram. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada cikgu juga yang percaya ganja ini halal. Ganja halal. Siapa yang hisap ganja akan mencapai makam ketuhanan yang tinggi. Masa dia tengah high tu kan, tengah high tu mencapai makam ketuhanan yang tinggi. Tuan-tuan, ada orang cakap macam tu tuan-tuan. Padahal masa tu dia tengah apa? Dadah tuan-tuan. Dadah ni dia stimulate kita punya otak ni tuan-tuan. Jadi memang dahsyatlah dadah ni. Jadi dia sangka dia waktu dia high tu, dia tengah duduk merepek, ingat nampak benda bukan-bukan tu, dia anggap itu makam ketuhanan yang tinggi. Bukan. Itu dalam keadaan mabuk tuan-tuan. Mabuk, khayal, kita merosakkan otak kita. Kalau kita kata haram, dia tolak. Pasal apa pula haram? Contoh yang lain, kalau ada orang duk tikam ekor, betul tak? Kita tanya, apa hukum tikam ekor? Tak boleh, haram. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada seorang orang yang saya pernah jumpa, dia kata halal tikam ekor. Dia kata halal tikam ekor. Sebab apa halal? Sebab ada ustaz kata halal. Ustaz kata halal. Ustaz ni pun tak tahu lah tuan-tuan. Macam ustaz ni kata boleh tikam ekor halal. Syarat dia pergi tikam ekor. Kalau kalah tak apalah, kalah kan. Kalah tak apalah. Tikam ekor boh lah RM50, dapat kata kalah. Dapat dalam 1 juta contohlah. Pergi masjid sedekah RM10 kat masjid. Halal lah jadinya. Ni ustaz boleh piluku kepala dia. Ni kat ustaz tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan.
Baru ni viral tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bintang tuan-tuan. Zodiak kan. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan lah. Agak-agak boleh tak pakai zodiak ke tak boleh? Ha? Ada seorang ustaz tu sebut. Saya respect je ustaz ni, tapi kadang-kadang saya ingat kenyataan dia banyak yang mungkin kena perhalusi balik kot sebelum keluar kenyataan. Saya pun mengaji kitab yang ustaz tu sebut. Nak isyak ni tuan, batuk pula tuan. Isyak berapa tuan? Berapa minit? Lagi 2 minit. 2 minit 5 minit. Tuan-tuan, alhamdulillah ada ayat. Saya pergi di belah Masjid Selingsing, Masjid Amin. Depa dan surau di Selingsing. Budaya depa tak ada ayat tuan-tuan. Kalau batuk lah tapi sudah. Saya tak tahu, mungkin budaya depa lah kot. Jadi budaya di Masjid Amin, surau sebahagian surau Selingsing memang tak ada ayat. Kalau ustaz batuk lah sampai habis. Okay, style tapi tuan-tuan ada ayat. Baguslah tuan-tuan letak ayat. Kadang-kadang kita bercakap tekak kering tuan-tuan. Kadang-kadang kita okey. Ni apa? Mic dia tarik kuat, sakit tekak tuan-tuan. Bila kering pula nak batuk. Baik. Jadi tuan-tuan, ustaz tuan-tuan disebut boleh. Saya baca kitab, dia ambil dalam kitab Mujarabat. Dulu ada satu kitab tu yang cerita bab bintang-bintang ni. Maknanya memang tak boleh dalam Islam tuan-tuan. Dalam hadis jelas sebut tak boleh percaya ilmu bintang-bintang ni, tak boleh. Kecuali kita tengok bintang ni nak tengok arah kan, utara, selatan, tak apalah. Tapi untuk menilik masa depan tak boleh. Memang tak boleh. Tuan-tuan kalau tahu, dia ada satu buku tuan-tuan. Buku ni memang buku sihir ahli nujum. Nama dia Syamsul Ma'arif Al-Kubra, karangan Al-Buni. Buku ni kontroversi betul. Dalam buku ni lah yang ada macam-macam takal, yang ada bintang-bintang. Dan buku ni diringkaskan masuk dalam buku Mujarabat. Siapa pernah tengok buku Mujarabat? Dulu Juai. Sampailah masa hidup kita punya mufti Tuan Guru, siapa nama? Harun Sani kan? Tuan Guru Harun Sani tak bagi, haramkan buku ni. Dia haramkan oleh buku Mujarabat. Dia tak bagi. Masa saya tingkatan berapa, saya minat buku ni, tengok orang tua-tua ada pakai. Saya pergi cari kat ni kedai Arab. Sebelah kedai Yamani tu, kedai Al-Yafi ke apa kan. Saya ada buku Mujarabat. Ada tapi dijual senyap-senyap. Dia kata sebab mufti tak bagi jual. Tak apalah tuan-tuan. Dalam buku tu saya memang mengaji bab bintang ni. Dan kesimpulan yang saya boleh bagi tahu, ilmu bintang ni memang tak boleh, haram lah tuan-tuan. Dia panggil ilmu horoskop ataupun zodiak kan. Dia ada 12 bintang. Siapa lahir bintang ni, dia akan hidup begini dan begini. Siapa lahir bintang ni, dia akan hidup begini dan begini. Siapa lahir masa ni, no, tak boleh tuan-tuan. Manusia dilahirkan atas fitrah. Mana boleh percaya macam tu? Betul tak? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah, bersih, suci macam kain putih. Betul tak? Mai mana kita percaya benda ni tuan-tuan? Kita kata akan begini. Ni memang salah tuan-tuan. Tu yang Datuk Harun Sani tak bagi. Buku ni tak boleh. Saya dah baca lah tuan-tuan. Malah saya kira saya punya bintang tuan-tuan. Tak kira saya bintang, kira diri saya. Saya ingat masa saya tingkatan 2, saya kira bintang diri saya. Saya nama Arab bintang saya. Sebelum tuan-tuan, kalau ilmu zodiak ni dia ada bintang apa? Aries, betul tak? Lagi apa? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Cancer, lagi apa? Scorpio, Sagittarius, Capricorn, apa? Aquarius dengan Pisces. 12. Siapa lahir begini. No, tak boleh tuan-tuan. Dalam bahasa Arab dia ada nama lain-lain. Saya bintang Asadul Syam, singa matahari. Dia buat gambar lagi tu. Singa matahari tuan-tuan. Saya kira kiraan lahir saya apa semua saya kira. Dia ada kiraan dia tu. Saya Asadul Syam, dia sebut dalam tu lah apa yang akan berlaku dalam hidup saya. Ni memang tilik tuan-tuan. Dia sebut dalam tu, saya ni masa saya kira tu umur saya 14 tahun, tingkatan 2. Saya ni dia kata akan mati umur 14. Masa tu umur 14.
Kalau tak mati umur 14, dia mati umur 30-an. Kalau tak mati 30-an, dia akan mati 70 lebih. Disebut dalam tu. Lepas tu dia kata sakit saya ni adalah sakit di dada dan ke kepala. Sakit di dada. Dia tulis macam tu. Kebetulan sekali tu, pas habis kuliah subuh tu, saya sakit dada sungguh. Macam nak mati. Oh tuan-tuan, ini yang saya lalui ya. Sakit dada macam nak mati tu. Saya terfikir, betul ke ni? Lepas tu dia tulis banyak lagi lah. Macam-macam dia tulis. Lepas tu dia tulis lagi, bintang asal Syam ni suka kahwin banyak, suka bercerai. Banyak cantik. Saya jujur kita cakap tuan-tuan, ini memang salah. Kalau ada ustaz sebut, salah. Tak boleh kita nak harmoni, susah tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis jelas, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Siapa belajar ilmu bintang ni nak baca, esok jadi apa, lusa jadi apa, akan datang jadi apa. Siapa mengaji ilmu bintang telah mengaji daripada ilmu sihir. Zada ma zad, lagi banyak dia mengaji ilmu bintang, lagi banyak ilmu sihir yang dia belajar. Kalau ada ustaz sebut tuan-tuan, ini silap lah tuan-tuan. Gitulah. Okey, ustaz tu kita boleh ambil banyak-banyak kebaikan dia, tapi dalam isu ni silap tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita kena tahu dalam Quran sebut perkara gaib ni tuan-tuan, siapa yang tahu? Hanya Allah. Dalam Quran sebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada siapa pun tahu esok dia buat apa. Ni surah Luqman. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia mati. Tidak. Innallaha alimun khabir. Tiba-tiba ada orang claim, hang akan begini, hang akan begini. Quran sebut je lah. Tak boleh tuan-tuan, ilmu bintang ni ilmu yang memang salah. Dan ingat, orang lahir Capricorn ke, Sagittarius ke, Leo ke, Sagittarius ke, tak boleh nama Virgo, Libra, bukan Viagra tuan-tuan, yang silap. Virgo, Libra ke, tuan-tuan, semua sama. Lahir dalam bintang ni semua sama. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua anak lahir di atas fitrah. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah yuhawwidanihi, yang menyebabkan dia jadi Yahudi, yunassiranihi, yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, atau yumajjisanihi, menyebabkan dia menjadi Majusi. Anak ni sikap dia berdasarkan keluarga. Betul tuan-tuan? Tengok orang ngaji sekolah, betul tak? Kalau penuh kasih sayang kat rumah, mak ayah dia bagus, anak tu dia ada kesan. Betul tuan-tuan? Malah masa mak mengandung tu, sikap mak mempengaruhi anak. Betul tuan-tuan? Suatu orang Yahudi kenapa cerdik, masa tengah mengandung, bini dia, orang Yahudi masa tengah mengandung ni, orang Yahudi bukan ramai pun, 12 juta, tapi ekonomi Amerika, Eropah mereka pegang. Kuat tak kuat mereka ni? Masa tengah mengandung, mereka akan banyak membaca dan buat latihan math, sebab ada kesan kat anak. Tu yang jadi pandai. Orang paling pandai main chess, Kasparov, Yahudi. Yang paling pandai buat lawak terkenal, Mr. Bean, Yahudi. Bukan senang nak buat lawak macam Mr. Bean tu. Dulu ada satu lawak tak bercakap, orang boleh tengok gelak, Charlie Chaplin, Yahudi. Pijak tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak buat macam Charlie Chaplin? Bukan senang. Macam Mr. Bean tu, susah tu. Malah Mr. Bean ada PhD kalau tak silap saya, antara orang yang cerdik di Britain. Kasparov hebat. Siapa yang buat Facebook kita duk main ni tuan-tuan? Yahudi juga kan? Apa nama dia? Mark Zuckerberg, Yahudi juga. Albert Einstein, kan? Saintis yang tiada tolok bandingnya, Yahudi. Ramai Yahudi. Kita yang bagi kesan kat anak, betul tak? Tak boleh kita kalau anak panggil lagu ni, dia memang lagu ni pasal dia lahir bintang Capricorn dulu, Leo. Siapa ajak lagu tu? Sagittarius dulu. Salah ni. Walaupun saya tengok ustaz tu cuba, saya tengok balik video dia. Saya belajar enggak dengan ustaz ni, tapi dalam bab ni saya tengok memang susah lah kita nak harmonikan. Ini pandangan yang dia Nabi sebut je lah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa jumpa tukang tilik, tok bomoh tilik nasib yang nak main ni ke, yang dah lepas ke, kita percaya kita telah kufur kepada
apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ustaz ni cuba jawab lah, dia kata. Habis tu kita jumpa doktor, betul tak? Doktor kata kalau tak potong kaki lagi 2 bulan mati. Nampak? Tukang tilik juga tu. Betul. Kemudian ustaz ni kata, kalau kita jumpa apa, siapa-siapa lah. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kalau saya potong kepala orang, mati tak mati? Mati? Jadi tuan-tuan tukang tilik Bukan, doktor. Dia bercakap berdasar apa? Berdasarkan adat manusia. Betul tak? Adat manusia ni. Tembak kepala, mati tak mati? Mati. Tuan-tuan, tukang tilik ke tuan-tuan? No. Ini perubatan. Kalau kepala dah tumbuh hingga peluru, nak hidup lagu mana? Walaupun tak mustahil hidup. Betul tak? Kita bercakap berdasarkan apa? Betul tak? Kalau orang naik kereta tuan-tuan, bawa apa? Jalan ni bawa 200. Agak-agak boleh mati tak? Boleh insiden tak? Boleh hancur tak? Ni jalan ni bawa 200. Kita kesembang adat ni memang nak cari mampu. Hantukan tilik Bukan. Jalan lagu mana? Boleh tak? Kita bercakap dari segi adat, hukum sebab dan akibat. Boleh tuan-tuan? Doktor pun sama. Doktor tengok orang kalau dah buah pinggang rosak lagi 2 bulan kot ni. Betul tak? Walaupun dia tak tepat, dia akan lari juga hari ataupun awal sikit. Betul tak? Tapi doktor bercakap dari segi sebab. Macam kita lah tengok mendung. Kita kata apa? Mendung gelap. Kita kata apa? Hujan. Tuan-tuan tukang tilik ke? Bukan. Itu hukum alam begitu. Betul tak? Ini cerita. Kita tengok bintang tak tahu apa, kita tilik. Esok jadi apa? Lusa jadi apa? Hang panggil lagu mana? Ni memang tak boleh. Ini tak ada hukum sebab musabab. Ini semata-mata sangkaan buta. Dan Nabi pun tengok dah dalam hadis. Last sekali tuan-tuan, saya nak baca Allahu Akbar. Ingatkan nak habis tuan-tuan. Dan saya habis satu lagi. Atau dikatakan laknat Allah atas tiap-tiap alim dikehendaki meliputi sekalian yang melengkapi bagi salah seorang daripada anbiya. Habis akan datang muka surat 14. Ataupun dia kata laknat pada semua orang alim. Dia sebut umum. Termasuklah para nabi. Sebab nabi-nabi kan semua alim. Jadi dia melaknat pada semua orang yang berilmu, termasuk nabi-nabi. Pasal dia laknat sekali nabi-nabi. Maka kufurlah dia bila dia maksudkan dia merangkumi para nabi. Tuan-tuan, bab tadi saya habiskan tuan-tuan dalam surah Jin. Allah Ta'ala sebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Surah Jin ayat 26-27. Yang tahu perkara ghaib ni, yang nak mai lusa akan datang ni hanya Allah. Dan Allah Ta'ala takkan bagi tahu pada siapa-siapa, hatta pada bintang-bintang sekalipun. Hanya Allah yang tahu. Melainkan kepada Rasul yang Allah Ta'ala redha. Betul tak? Tak semua benda yang Allah wahyukan pada Nabi Muhammad, Nabi lain tahu. Betul tak? Nabi Muhammad lah paling banyak mengetahui perkara-perkara ghaib. Boleh tuan-tuan? Baik, akan datang tuan-tuan muka surat 14 lah. Saya ingatkan boleh habis malam ni, tak habis tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana ba'di tafaruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.